Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim akhir. Yang saya hormati dari segi Tuan Imam dan seluruh pada sidang para jamaah maghrib, tuan-tuan haji, puan-puan hajat, abang-abang, adik-adik kakak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah kita rafakkan syukur kita kepada Allah Ta'ala. Maka pada kali ini maghrib, selepas solat maghrib, berdoa, wirid, berdoa, dan seterusnya kita berkuliah, maka dengan izin kita dapat berhimpun di dalam rumah Allah yang penuh dengan barakah ini, insyaAllah. Amin. Mudah-mudahan kita digolongkan di dalam golongan orang-orang yang bertakwa, beriman, diberikan rahmat. Maka dengan sebab rahmat itu maka kita dimasukkan syurga Allah Ta'ala adalah dengan kerana rahmat daripada Allah Ta'ala. Maka rahmat itu salah satu di antaranya apa? Mereka-mereka yang suka, cinta akan majlis ilmu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, bapa-bapa, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah, ketika ini kita duduk di dalam jannatun, rawdatun min riyadatil jannah, seolah-olah kita duduk di taman-taman syurga. Kita belum duduk syurga ni tuan-tuan, tapi dah duduk di taman-taman syurga. Di manakah itu Ustaz taman-taman syurga itu? Di dalam majlis ilmu. Ketika ini para malaikat menurunkan rahmatnya. Allah perintahkan kepada malaikat, keturunkan rahmat itu kepada siapa? Kepada mereka-mereka yang duduk di dalam majlis ilmu. Para malaikat mengembangkan akan sayap-sayapnya, tuan-tuan. Jadi rahmat Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita lihat orang di sana dapat wabak bergian, dapat penyakit pelik-pelik, apa lagi kita dengar yang pelik-pelik, tapi alhamdulillah di kawasan kita Allah pelihara. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kita masih lagi orang di Parit Markom ini AJK masjidnya berusaha cuba untuk menghidupkan majlis ilmu. Maka dengan sebab itu Allah pelihara kita, tuan-tuan, dengan rahmatnya itu. Bukan masuk syurga tu dengan sebab rahmat, tuan-tuan, tapi kat dunia ni Allah pelihara kita dengan sebab kita mengadakan majlis ilmu. Sebagai contoh, tsunami di Aceh tahun berapa, cikgu? 2014. Kawan saya pergi di sana menghantar bantuan. Selepas daripada bencana tu, kawan-kawan tu pergi ke sana bawa bantuan. Jadi bantuan tu macam-macam lah. Jadi daripada bantuan tu, daripada dia pergi ke sana tu, banyak perkara yang dia dapat, banyak benda yang dia belajar. Maknanya belajar muhasabah, banyak benda lah. Jadi kata dia disebut selepas daripada Aceh kena tsunami tu, ada beberapa perkara-perkara yang pelik, ajaib, yang luar biasa. Kalau dipikir akal tak masuk akal. Salah satu di antaranya Masjid Baitur Rahman tak ada apa-apa. Itu salah satu antaranya. Yang keduanya, ada tempat kuburan pun tak ada apa-apa, tuan. Tapi yang ada satu yang paling pelik katanya, rumah biasa di sekitar dia ni semua habis. Mall, market, apa benda yang berhebat-hebat ni semua habis, tuan. Tapi ada satu bangunan tak terusik air. Jadi bila disiasat, diselidik, ditanya, rupa-rupanya tuan rumah tu selalu mengadakan di tempat itu majlis ilmu. Nampak, tuan-tuan? Majlis ilmu tu
Salah satu di antaranya macam inilah tuan-tuan. Salah satu antaranya duduk berzikir, itu pun bisa ilmu tuan-tuan. Duduk baca Quran ramai-ramai. Majlis ilmu itu apa? Mengingati kepada Allah, zikrullah, itu bisa ilmu lah. Duduk ramai-ramai, duduk baca Quran, zikir ramai-ramai, dengar kuliah, itu dianggap sebagai majalisul ilm ataupun majalisul zikrullah. Jadi kenapa kita perlu ingat kepada Allah? Kerana kita akan mati. Kalau kita tak mati, tak apa, mati tu kan. Dalam mati, tengah sedap-sedap tidur kat kubur, kena kejut pula malaikat. Muka nangkir. Kena kejut. Selepas daripada 7 langkah, balik. Anak bini semua balik, kawan-kawan semua balik, datang malaikat. Ma rabbuka, siapa Tuhan? Sebab itu dia tak tanya man rabbuka, dia tanya ma rabbuka. Nampak tuan-tuan? Bahasa Arab ni kalau ikut sepatutnya dia tanya apa? Dia cakap apa? Man rabbuka. Sepatutnya siapa Tuhan kau? Tapi dia tak pakai man. Dia pakai ma. Ma ni tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, ma tu ada beberapa nama. Ma an-nafiyah, menafikan. Menafikan, menidakkan. Akalta, adakah kamu dah makan? Kalau kita tanya, orang tanya, kau dah makan ke? Akaltal qada, kau dah makan tengah hari belum? Akaltal asya, kau dah makan malam belum? Jadi kalau dia nak nafikan, saya belum makan lagi, ma akal tu, saya belum makan. Tengok ma, itu ma je tu dalam bahasa Arab tu. Sebab tu jangan kita tengok di akhir zaman yang orang kutuk ulama, orang cakap macam pasal ulama. Dosa yang ada pun tak boleh tanggung tuan-tuan. Dosa yang ada pun tak boleh tanggung. Tiba-tiba nak tanggung dosa, nak buat dosa yang lain lagi. Bukan marah tuan-tuan, geram. Bagi biar orang terangkat sikit kepala otak tu. Kadang-kadang otaknya tak berfungsi. Sebelah je, yang belah kiri hidup, belah kanan tak hidup. Dosa yang ada pun tak boleh tanggung tuan-tuan. Dosa ngumpat, dosa tak sembahyang, dosa lawan mak bapak dia, dosa tinggal solat, tiba-tiba nak tanggung dosa yang lain lagi. Kutuk ada ulama tuan-tuan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak jadi apa tuan-tuan umat di akhir zaman ni tuan-tuan? Kita kena nasihatkan mak opak kita. Kita sebagai mak opak ni, generasi ni, anak-anak kita yang masih tengah yang baru tengah naik 20-an, 30-an, kena nasihatkan. Kau besok besar jangan lawan ulama. Kalau kau nak masuk neraka, kau lawan ulama. Darah ulama ni tuan-tuan, darahnya untuk dia punya tuan-tuan sangat berbisa tuan-tuan. Doa ulama ni mustajab. Tinggal lagi dia tak nak je orang kutuk dia, orang apa cakap pun dimaafkan. Tapi yang buat tu tak sadar-sadar diri tuan-tuan. Ini tuan-tuan, seolah-olah dia tak mati tuan-tuan. Kemudian tuan-tuan, kenapa dia pakai marabbuka? Itu persoalan. Tadi ma tu ma'an nafiyah. Sepatutnya juga man rabbuka, tetapi digunakan marabbuka. Jadi man itu kalau ikut dalam bahasa Arab, man, mim, nun, man, siapa? Sepatutnya man rabbuka. Man anta, siapa engkau? Man itu namanya harfu istifham, man, tetapi digunakan ma rabbuka. Jadi ma itu bukan ma an-nafiyah, tetapi ma itu adalah ma al-istifham, harful istifham, huruf pertanyaan. Sebab itu ada satu cerita tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah Ta'ala ni hebat.
ilmunya. Jadi dijadikan cerita. Jadi bila malaikat munkar nakir ditanya, ma rabbuka, ditanya balik malaikat munkar nakir, ma tu huruf apa, kata dia. Ni cerita betul kan. Ditanya balik malaikat munkar nakir, kalau tak salah saya ni adalah Sibawaihi, ulama nahu, ilmu bahasa Arab. Dia meninggal tuan-tuan. Malaikat munkar nakir tanya dia, ma rabbuka, ditanya balik malaikat. Dahsyat, kita tak tahu ditanya tuan-tuan. Dia boleh tanya balik, ma rabbuka, ma tu huruf apa, ma harfu, ma tu huruf apa. Dalam bahasa Arab pula, dia tak cakap bahasa Melayu tuan-tuan. Jadi malaikat ni naik balik jumpa Allah Ta'ala, siapa ni? Kalau kita tuan-tuan, apa? Sebab apa tuan-tuan? Ulama-ulama dulu bukan hebat dengan ilmu je tuan-tuan. Dia hebat dengan ilmu dan tawaduknya, rendah diri. Dia ulama dan dia juga ahli sufi, ahli tasawuf. Kita pada hari ini baru sikit ada ilmu, wah, suka menghukum orang, suka menjatuhkan orang, suka memperkecil-kecilkan orang. Ilmu baru sikit je, bergaduh sesama. Ilmu bukan untuk gitu tuan-tuan. Ilmu ni bukan untuk dipertontonkan, tapi ilmu tu mengajak supaya semakin dekat kepada Allah. Macam seperti mana Nabi SAW bila berdakwah di bumi Taif. Bila berdakwah di bumi Taif, Rasulullah SAW menyangka bahawa dakwahnya akan diterima. Tetapi bumi Taif ini adalah satu bumi yang cukup subur, cukup permai, cukup baik. Jadi bila Nabi pergi sana, dia rasa insyaAllah kata boleh. Tapi sebaliknya bila sampai di bumi Taif, Nabi dibaling sehingga luka tuan-tuan. Sampai malaikat Jibril turun menghadap Nabi, wahai Nabi Allah, nak aku terbalikkan bumi Taif ni? Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, tak apa, tak payah, kata dia. Jangan, kata dia. Sungguh pun ketika ini penduduk Taif tak dapat menerima dakwaku, anak cucunya tu, keturunan generasinya besok itu yang insyaAllah akan ikut kita nanti, akan ikut Islam. Betul tak tuan-tuan? Bumi Taif ni tuan-tuan hampir tak ada yang bukan Islam, semua Islam. Nampak? Jadi tuan-tuan, itu mukadimah saya. Ucap. Sebab tu tuan-tuan, saya ni kalau mikrofon 3 jam ni, saya tuan-tuan dekat mikrofon ni, Haji Abu tahulah. Jadi itu tuan-tuan, kadang-kadang kita nak menyampaikan ni, dia tak boleh terus masuk ilmu ni, dia kena mukadimah cerita, faham? Itulah penariknya tuan-tuan. Kita cerita apakah Islam ni, apa benda tuan-tuan. Kita celik mata, berjalan, berjalan. Lepas tu balik malam, gitu, kalau sampai malam, tidur balik, tutup mata. Adakah tidur kita buka mata, berjalan, pergi mana, supermarket, pergi belanja, balik, lepas tu siap, malam balik, tidur? Kita sebenarnya nak apa tuan-tuan? Kita nak apa sebenarnya? Kalau kita macam contoh, lembu keluar kandang, dia makan, maghrib dia balik. Ada macam itu? Adakah sama kita macam itu tuan-tuan? Berbeza. Kita masuk bilik air, maknanya buka mata pagi, sadar masuk bilik air. Sebelum masuk bilik air, bismillahirrahmanirrahim, sadar daripada tidur, sadar daripada bismillahirrahmanirrahim, sadar betul, celik betul, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita hidup ni tuan-tuan kena dengan sunnah. Tuan-tuan, kita nak selamat di akhir zaman ni, kita kena hidupkan sunnah tuan-tuan. Kena hidupkan sunnah.
Jangan kita fikir budak tadika yang baca doa hari ini budak tadika punya doa. Jangan tuan-tuan. Itu dia proses pembelajaran. Kita sekarang ni umur kita bukan pembelajaran dan mengamalkan. Alhamdulillah, kita bangun celik rata bismillahirrahmanirrahim. Salah celik bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji-puji bagi Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana, yang telah menghidupkan aku selepas daripada mati. Mati maknanya apa? Selepas daripada aku tidur. Kemudian kita masuk bilik air, nak masuk, belum masuk bilik air, keluar, jangan masuk bilik air dulu, keluar bilik air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baca doa, ya Allah, pelihara aku ya Allah daripada syaitan jantan dan syaitan betina. Tengok, indah di Islam tuan-tuan. Baru masuk kaki kiri. Kenapa kaki kiri? Kenapa tak kaki kanan? Kerana kita masuk tempat yang tak bersih. Tempat syaitan bertandang. Angkat sikit kiri, duduk, buang air, dah selesai. Tutup kepala, nampak? Dengan kepala tutup kan. Kemudian kita keluar, dah selesai keluar dengan kaki kanan. Dah keluar 3, 4, 5 tapak keluar 4, 5 tapak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil 'adha wa 'afani. Ustaz, ada lagi tak Ustaz? Itu je, ada lagi. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ustaz, ada lagi tak? Ada lagi. Wa hussin farji minal fawahish. Tapi kalau dia tak tahu sangat, ghufranak, cukuplah. Minta pengampunan kepada Allah. Ampunkan aku ya Allah. Apa itu maksudnya Ustaz? Alhamdulillahilladzi, dah buang najis, buang yang kecil, buang yang besar keluar. Alhamdulillah, segala puji-puji bagi Allah. Azhaba 'anil 'adha, yang telah menghilangkan sakit perut aku. Azhaba 'anil 'adha wa 'afani, dan telah memberikan aku keafiatan, kesihatan. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hatiku ya Allah daripada kepura-puraan. Kita ni tuan-tuan, Islam ni banyak orang yang pura-pura. Apa tuan-tuan? Namanya munafik. Saya bukan nak tuduh siapa-siapa. Kalau ustaz tak boleh cakap munafik, nak cakap macam mana? Dia tak payah cakap. Jangan cakap, nanti kita tuduh orang. Kita memunafikkan orang tak. Itu diperjelaskan, difahamkan apa makna munafik. Pura-pura terhadap agama Allah. Di depan cakap Islam, di belakang hentam Islam. Nampak tuan-tuan, kita keluar bilik air minta pelihara daripada sifat munafik. Bukan sahaja kita minta sifat apa, kita pelihara daripada munafik. Ustaz, macam mana cara kita nak Allah pelihara kita daripada sifat pura-pura terhadap agama Allah? Selain daripada kita keluar bilik air tadi, jaga solat isyak berjamaah, salah satu antaranya, dan subuh berjamaah. Kalau tak boleh buat dulu, satu pun isyak sekurang-kurangnya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Bersihkan hati aku ya Allah daripada sifat kepura-puraan. Wa hussin farji, ada lagi, wa hussin farji minal fawahish, dan pelihara kemaluan ini daripada al-fawahish, kemurkaan, kemaksiatan, perkara-perkara yang keji. Kita minta pelihara kita punya kemaluan ni, jangan buat benda maksiat. Tengok tuan-tuan, minta ampun satu, minta pelihara daripada sifat munafik satu, ketiga minta pelihara kemaluan kita ni daripada melakukan maksiat. Tuan-tuan, kita tengok manusia ni, salah satu di antara yang banyak buat maksiat dengan Allah Ta'ala, kemaluan dia. Kemaluan dia. Kadang-kadang dah semayang dah, tapi sedap lagi dengan maksiat. Maksiat itu, maksiat ini. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya itu ustaz, solatnya itu belum diterima Allah. Macam mana ustaz boleh tahu?
Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu dia tak guna huruf lain tuan-tuan. Quran ni tuan-tuan tengok, Allah gunakan inna salata. Inna itu tuan-tuan ada nama dia tuan-tuan, namanya harfu taukid namanya. Ustaz, kenapa inna salata, kenapa tak inna salatu, kenapa tak inna salati, kenapa inna salata, kenapa tak tu, kenapa tak ti, kenapa inna salata? Sebab inna salata, salata menjadi isim inna mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhiri. Tengok-tengok kita belajar, kita nak kutuk ulama. La ilaha illallah. Macam kita, ibarat kita ni bengkel pomen buka kereta, dia buka bonet depan. Yang bengkel pomen tu dia mahir tuan-tuan, kita tak mahir, kita nak kutuk dia. Dia faham kerja dia. Bila kita ni tuan-tuan, bila kita ulama, baris tu pun dia boleh hurai tuan-tuan. Tiba-tiba kita suruh hurai baris, tak payah banyak tuan-tuan, suruh baca Fatihah je tuan-tuan. Jadi sebab itu kata Allah Ta'ala, inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya solat yang macam maling tuan-tuan. Solat yang macam mana kata Allah Ta'ala? Boleh mencegah munkar dan perkara-perkara yang keji. Kita dah sembahyang tapi masih sedap lagi melakukan dosa-dosa besar. Tuan-tuan, dosa kecil tu okey, satu perkara. Tapi kata ulama tuan-tuan, dosa yang kecil pun dia kecil, tetapi kalau dikumpul, lama-lama jadi dosa besar. Dosa kecil itu kalau dia tak tinggal, dia asalnya buat, dia akan jadi lama-lama jadi dosa besar. Nampak? Dan orang-orang yang mengekalkan dosa-dosa besar ini dinamakan apa tuan-tuan? Tadi munafik. Orang yang suka kekalkan dosa-dosa besar ni, suka dah balik haji, dah balik apa, tapi suka main judi lagi. Contoh, bukan masjid ni tuan-tuan, tempat lain. Di masjid negeri yang tak ada nama tu. Piramid dah sebut pasir 2 butir, negeri pasir berdengung tuan-tuan. Tuan-tuan, orang-orang yang suka mengekalkan dosa-dosa besar ni, dia panggil apa tuan-tuan? Dia panggil fasiq. Apa tuan-tuan? Kalau dia pura-pura dengan Islam, namanya munafik. Kalau dia kekalkan dosa besar tu, sedap je buat dosa besar tu. Dosa besar ni banyak tuan-tuan pecahan dia. Kalau dipecahkan semuanya ada 75 tuan-tuan. Tapi yang asasnya tu 7. Syirik dengan Allah Ta'ala. Itu yang paling atas sekali tu. Itu yang paling atas sekali tuan-tuan. Ini cerita ni tuan, saya cerita ni bukan nak pasal kita ni nak memunafikkan orang tuan-tuan, nak memfasikkan orang, tak. Cuma kita nak tahu statusnya. Kalau macam saya kata gini tuan-tuan, kalau saya kata contoh, engkau ni munafik lah, itu saya, itu salah. Nampak tuan-tuan? Jadi sebagai pendakwa ni, saya cakap, tu ustaz cakap begini, jadi kita bagi tahu dengan orang, kalau engkau buat macam ni, hukumnya akan jadi macam ni. Itu kita jelaskan. Ada beza tuan-tuan, kalau kita menjelas, memahamkan, itu satu. Tapi kalau kita seram dia, kau ni gini, itu tak boleh. Itu dilarang dalam Islam. Kita selaku orang Islam ni kena terangkan, fahamkan dia, jelaskan dia. Jangan kita hukum dia tuan-tuan. Nampak? Fahamkan dia. Jadi akhirnya dia akan sedar diri tuan-tuan, dan dia malu sendiri tuan-tuan. Tetapi jangan tegur depan orang ramai-ramai tuan-tuan. Cari tempat yang sesuai, panggil dia, pergi ketik di mana tuan-tuan, kawan-kawan, berkawan dengan dia, berapa, tegur pelan-pelan, insyaAllah. Jadi jangan, dia pun jangan dibalur orang tuan-tuan. Jadi akhirnya jadi semakin jauh daripada kebenaran Allah SWT tuan-tuan. Tengok, kita nak berdakwah pun kena ada teknik. Ada teknik. Soal diterima tak terima itu bukan kerja kita tuan-tuan. Itu bukan urusan kita. Itu bukan urusan kita.
Kita ini bukan pemberi hidayah, kita cuma usahakan je. Yang memberi hidayah itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah tuan-tuan, apa juga sesuatu yang berlaku tuan-tuan, baik ataupun yang buruk, pasti ada di sana, ada hikmahnya. Kenapa tuan-tuan? Ada rahsianya. Kadang-kadang orang tu dah mati baru dia nampak, masih hidup tak nampak. Baik, masih hidup tu semua orang tengok dia tak bagus, tapi bila dah tak ada, baru nampak kebaikan dia. Itu tuan-tuan. Baik tuan-tuan, jadi bila kita hidup tuan-tuan, tengok masuk bila air, keluar bila air, kemudian kita solat, solat, kita wirid, subuh tadi tu. Sebab tu tuan-tuan, nak cerita sikit tuan-tuan. Ini yang ni saya mungkin nak buat minggu depan. Baik, tengok bila kita semayang subuh ni, saya tak ada sentuh yang tadi tu dulu, inna solat tak tinggal dulu tuan-tuan. InsyaAllah satu masih nanti. Jadi lepas solat subuh, dia qabliyah subuh dah, ba'diyah subuh, maknanya dia qabliyah subuh dah, lepas tu dia semayang fardu subuh. Kemudian dia selesai bagi salam. Jadi jangan kalang kabut, jangan dia terus tinggalkan. Kadang-kadang orang dia tak nak wirid, dia terus tinggal. Jadi saya nak bagi tuan-tuan apa rahsianya tuan-tuan di situ tuan-tuan. Jadi sebab itu tuan-tuan, ada di setengah orang ni rezekinya tak cukup-cukup, bocor, koceknya bocor. Kenapa tuan-tuan? Dia orang panggil suka dengar, bab rezeki dia suka dengar. Tapi orang markum ni semua suka dia dengar, dalam bab Islam semua dengar. Apa tuan-tuan? Jadi bila kita zikir ni tuan-tuan, kita pun maknanya kita wirid ni, daripada kita istighfar, lepas tu kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu 10 kali contoh. Lepas tu Allahumma ajirni minan nar. Kalau dia makmum, kalau dia imam, Allahumma ajirna minan nar. Nampak? Ni saya, kalau nak kami, Pak Imam doakan semua, Allahumma ajirna, baca 7 kali, jangan baca 3 kali. Kenapa 7 kali Ustaz? Sebab 7 kali ini dia maghrib dengan subuh baca 7 kali. Kenapa Ustaz? Rupa-rupanya orang-orang yang melintasi titian sirat ni, ramai orang yang jatuh di dalam titian sirat, di bawahnya api neraka tuan-tuan. Jadi ulama kata baca lepas maghrib ni, lepas solat maghrib, lepas solat subuh baca 7 kali, lepas maghrib baca 7 kali, lepas solat subuh Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Waktu yang lain 3 kali. Kenapa katanya? Kata ulama, kalau kita baca 7 kali, titian sirat tu kita melintas macam ni tuan-tuan. Ibarat titian sirat begitu, sepantas kilat tuan-tuan. No transit tak ada transit dekat Dubai ke kat mana-mana, tak ada, jalan terus tuan-tuan. Tuan-tuan dekat titian sirat tu nak singgah-singgah ke nak jalan pantas kilat tuan-tuan? Dekat atas titian sirat tu nak jalan sangkut-sangkut ke nak jalan seperti kilat? Siapa yang nak jalan lambat-lambat angkat tangan? Tak nak. Siapa yang nak jalan sepantas kilat? Angkat tangan dapat. Semua tak nak wajah abu seorang je. Jadi tak nak siapa pun yang jatuh tuan-tuan. Baik, satu lagi tuan-tuan, ada amalan dekat mana yang dekat atas titian sirat tu kita tak nak jatuh, kat mana tuan-tuan? Selain daripada kita baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, dekat mana tuan-tuan? Ketika kita mengambil wuduk, kita basuh kaki kita ni, Allahumma sabbit qadami ala siratik, tetapkan kaki aku ini Allah di atas titian siratmu ya Allah. Sebab itu orang-orang ni, kalau ulama-ulama tuan-tuan, dia basuh muka ni tuan, ambil wuduk ni tuan-tuan, ada semua tuan-tuan, bukan saja tuan-tuan. Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuhu awliyaik, wala tusawwid wajhi bizulumati yawma taswaddu wujuhu a'daik. Ya Allah, putihkan wajahku ya Allah, seperti mana di mana hari kau putihkan wajah para walimu, dan jangan kau gelapkan wajahku ini ya Allah di mana hari kau gelapkan wajah musuh-musuhmu.
Basuh tangan pula sampai atas siku. Allahumma inni as'aluka an u'tiyani kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ya Allah, aku bermohon padamu ya Allah, berikan catatan amal kitabku ini Allah daripada tangan sebelah kanan, dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allahumma inni a'udzubika an la u'tiyani kitabi bishimali aw min wara'ah zahri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah, janganlah engkau berikan catatan amal kitabku ini daripada sebelah kiri ataupun daripada arah belakang. Ini saya sebut tuan-tuan pada semua anggota wajib, rukun tuan-tuan. Kemudian kita basuh kepala, ya Allah, Allahumma ghashini bi rahmatika wa anzil alayya bi barakatik wa azillani tahta arshika yawma la zilla illa zillu. Basuh kepala. Ya Allah, tutupi aku ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, turunkan ke atasku ya Allah dengan berkat-Mu ya Allah, dan naungilah aku ya Allah di bawah naungan rahmat arasy-Mu ya Allah, di mana hari ketika itu tidak ada lagi naungan ya Allah. Kemudian kita basuh kaki, Allahumma tsabbit qadami. Bahasa Arab ni tuan-tuan, kaki itu sebenarnya apa tuan-tuan? Rijlun. Tetapi dia tak pakai rijlun, dia tak pakai Allahumma tsabbit rijlun, tapi dia pakai Allahumma tsabbit qadami, tumit. Qadam itu tumit tuan-tuan. Ini yadun, tapi ini namanya mirfaqun, siku tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, antah anak-anak sekolah tuan-tuan tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Bapak saya untunglah, mak saya untung, saya ngajar orang tuan-tuan, dia dapat pahala tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Atuk saya semua dapat pahala tuan-tuan, sebab apa? Dengan sebab saya tuan-tuan. Harta yang dia bagi tu dengan saya tuan-tuan. Nampak? Dulu tak nampak, selepas daripada 20 tahun hasilnya. Tapi kena ingat tuan-tuan, hantar anak ke sekolah-sekolah ni belajar agama bukan sebab nak jadikan gini-gini. Aku hantar, ya Allah, engkau ni aku hantar ini ya Allah, engkau jaga dia Allah, pelihara dia Allah, bagi dia ilmu ya Allah, selamat. Doa yang baik-baik tuan-tuan. Jangan fikir dunia yang pangkat ni ke besok depan ni, jangan tuan-tuan. Tak dapat tuan-tuan, tak dapat. Kita nak tinggalkan anak kita ni kat asrama, bismillahirrahmanirrahim, doa apa yang kita nak. Ya Allah, jadikan anak aku ini ya Allah anak yang saleh, anak yang beriman ya Allah, yang taat kepada ya Allah. Itu doa yang baik-baik kita sebagai bapa. Agak-agak tuan-tuan, saya nak tanya tuan, ada tak kat sini yang hantar, masa hantar anak dia angkat, dia berdoakan tuan adik nak belum tinggalkan asrama tuan-tuan? Jangan tanya, ada tuan-tuan? Bermula daripada hari ini, Ustaz saya dah tak ada anak, ada cucu je. Tak apa, cucu pergi sekolah, doakan. Boleh tuan-tuan? Boleh tuan-tuan? Ustaz punya aura maghrib ni luar biasa dah. Saya masih banyak penat tuan-tuan, penat berjalan. Kau ada urusan, beberapa urusan daripada Benot, lepas tu kuliah pagi semalam, Jumaat pagi semalam di Separanggam, lepas tu pergi Palo balik Palo, lepas tu pergi hantar anak asrama, lepas tu maghrib je rumah tu sekejap-sekejap je tuan-tuan. Tapi tak apa tuan-tuan, asalkan itu saya nak cerita tuan-tuan. Nak cerita apa tuan-tuan? Asalkan yang kita buka mata, tutup mata, yang kita sepanjang kehidupan kita tadi hari tadi tu, apa yang kita buat? Yang baik ke ataupun yang sebaliknya? Berpahala ke ataupun berdosa? Tu tuan-tuan. Daripada kita buka mata, tutup mata tadi, sampai kita buka mata, lepas tutup mata, adakah sepanjang kita hidup tadi tu banyak pahala aku dapat ataupun banyak dosa yang aku dapat? Muhasabah tuan-tuan. Hasabu qabla an tuhasibu. Hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung Allah Ta'ala. Sembahyang tetap tuan-tuan,
tapi sembahyang yang macam mana? Itu ada cerita itu nanti insya-Allah kita buka satu perkara tuan-tuan. Baik. Kemudian tuan-tuan, kita wirid, Ustaz tadi nak cerita pasal yang rezeki tu. Jadi jangan dia terangkat tangan doa tinggal. Habis nak macam mana Ustaz? Nak wirid yang banyak panjang tu. Ini nak pergi kerja tak sempat, bekerja-kerja Ustaz, nak pancekat lagi. Jadi sekurang-kurangnya istighfar 3 kali, kan? Lepas tu dibaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa sampai kata contoh dia tak sampai 10 kali, bacalah 3 kali contoh kata kan. Tapi 10 kali tuan-tuan ada khasiatnya tuan-tuan. Baca 10 kali maka hari itu Allah pelihara dia daripada kejahatan, benda-benda buruk itu. So, kenapa baca 10 kali? Ustaz macam itu rupanya kita baca 10 kali itu pun ada sebabnya. Yang ini baca 7 kali pun ada, bukan saja-saja okey. Kemudian bila dia dah sampai dekat Allahumma ajirna 7 kali, Allahumma ajirna minan nar, pada habis tu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana, sampai ke situ pun. Ya, fahayna. Sebagus soalan kayaknya kongsi. Satu soalan. Walaupun dia ustaz cikgu Mai tanya fahayna ke fahina, ada yang baca tak ada sabdu tapi kena fahayna rabbana bisalam wa antum sampai habis tu. Lepas tu baca Fatihah. Kalau tak sempat baca Fatihah sampai kat situ je. Itu paling sama dia sampai dekat situ. Yang belakang tu dah tak baca dah tak ada dah pasal nak kejar masa. Jadi dia pun berdoa. Ataupun lagi cantik baca sikit Fatihah tadi, satu Fatihah tu sampai situ. Kenapa tuan-tuan? Kalau dia terus angkat tangan doa tak wirid, contoh sampai situ tadi, contohlah sampai dekat dekat Fatihah tu, contohlah sampai Fatihah, dia terus angkat tangan doa, dia keluar. Kocik dia rezeki tubuh, tak cukup-cukup tuan-tuan. Faham tuan-tuan? Sebab itu bila kita lepas sembahyang subuh tu jangan kalang kabut bergegas terus nak keluar. Jadi wirid yang paling pendek tadi sampai kat situ, baca sampai Fatihah tu. Lepas tu baca Fatihah habis, baca doa. Ringkas-ringkas, dah tak sempat dengan imam ni pasal nak kerja masjid, dia pun doa pendek-pendek dia keluar. Tapi kalau dia tak baca Fatihah sampai dekat sampai tadi tu, itu pun dia cukup dah. Rupa-rupanya selama ni aku tak cukup-cukup, bukan salah satu antaranya. Rupa-rupanya ada rahsia di sebalik wirid subuh itu tuan-tuan. Dia bukan soal banyak sikit tuan-tuan, dia dapat banyak pun tak cukup, bocor je kociknya. Jadi itu salah satu di antaranya. Kemudian tuan-tuan, baik, kemudian dia doa jalan, dah siap sembahyang, nak pergi ngeteh keluar. Betul tuan-tuan? Itulah rutin orang kampung tuan-tuan. Orang mana pun macam itu lebih kurang pergi keluar. Jadi bila kita nak keluar ni tuan-tuan, tengok segala hidup kita tadi daripada kita celik mata, kita baca doa, masuk bilik air, keluar bilik air, kemudian kita kita solat, kita wirid, semua tu pahala tu jalan. Kemudian kita nak keluar daripada rumah, kita pun main keluar je. Nampak tuan-tuan? Nak keluar ni, contoh kita pagi-pagi nak keluar ni, ataupun dia keluar tu nak pergi kerja, terus pergi kerja, dia sarapan dekat pagi kat rumah, ngeteh tu mungkin balik daripada kebun, dia ngeteh kat kebun, ngeteh kat kedai. Kemudian jadi dia nak pergi kebun, katakan nak pergi pejabat, dia nak keluar tu bismillahirrahmanirrahim, belum keluar lagi ni, dia dekat rumah, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, Allah. Kalau dia seorang-seorang. Tapi kalau dia keluar dengan anak beranak dia, dengan family dia, bismillahirrahmanirrahim, tukar tu seorang, na untuk semua. Na tu kami, tu mufrad, satu je. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku bertawakal kepada engkau, dengan nama Allah kami bertawakal kepada engkau. La haula wala quwwata illa billah, tidak ada daya upaya melainkan dengan pertolonganmu ya Allah. Tengok tuan-tuan, ini doa ni kita baca tuan-tuan, kita keluar, sebelum kita keluar kita baca doa ni, Allah pelihara sepanjang kita keluar tuan-tuan. Apa juga perkara yang buruk, Allah pelihara kita tuan-tuan. Allah jaga kita.
Ustaz, nak keluar tu kaki kanan, kaki kiri. Kaki kiri. Kenapa Ustaz kaki kiri tak kaki kanan? Sebab kita menghadap dunia yang penuh dengan tipu daya. Baik, kita berhenti tuan, kita bagi laluan untuk azan tuan. Dipersilakan muazzin. Jadi tuan-tuan, kehidupan kita ini maknanya daripada kita buka mata sampai kita tutup mata. Jadi maknanya ada di sana kita hidupkan dengan kehidupan sunnah. Sunnah. Jadi tuan-tuan, pekerjaan kita tuan-tuan yang mana yang baik-baik itu bila dimulakan dengan bismillah. Tengok tuan-tuan, kita nak kerja ni, kita mula bismillah, maka pekerjaan kita itu diberkati Allah Ta'ala. Jadi bila kita angkat barang, kita sebut bismillah. Nak makan, sebut bismillah. Itulah ciri-ciri orang yang beriman. Senang kita nak kenal tuan-tuan orang beriman ni. Mulut dia tu, mulutnya tak akan mudah-mudah keluarkan perkataan yang nak sebut macam mana tuan-tuan, bahasa-bahasa yang boleh merugikan dia. Rugi kat mana Ustaz? Bukan dekat dunia je, merugikan dia besok di akhirat. Muflis di akhirat tuan-tuan, kosong, amalan habis. Padahal dia masa hidupnya cukup taat, cukup hebat, beramal, tapi tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Mulutnya itu tidak dijaga tuan-tuan, tidak diurus dengan baik. Sebab itu tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tengok orang baik-baik ni, bila apa-apa pun disebut subhanallah. Depan-depan kita ni, Masya Allah, astagfirullah. Ini tuan-tuan, dia akan keluar pada mulut-mulut tuan. Kalau kita tak ada tuan-tuan benda tu, kita bermula daripada hari ini tuan-tuan. Jangan bila kita marah anak kita, kau ni, mulalah kita nak keluar perkataan tu. Man, kau ni baik tu man, alhamdulillah. Walaupun tak baik, itu doa tuan-tuan. Walaupun anak kita buat yang tak baik, buat benda-benda yang kita tak suka, kita nak marah, kita bercakap man, alhamdulillah, kita cakap dia, baru kita nasihatkan dia, fahamkan dia, yang kau buat ni salah, faham. Yang betulnya macam ini, baru kepala otak anak tu berfungsi tuan-tuan. Sebenarnya tuan-tuan, bila berlaku macam tuan-tuan, kenapa budak tu jadi macam tu? Sebenarnya bapak tu, Allah tegur kita ni, bapak dia gunakan anak tu. Yang sebenarnya Allah tu nak tegur kita, tapi Allah tegur kita melalui anak kita tuan-tuan. Nampak tak tuan? Kita tak perasan. Anak tu dia buat benda tak bagus tu, kenapa? Allah tunjukkan depan kita, dulu kau lagi teruk tu najis. Nampak? Allah tunjuk tu anak tu, dia tegur anak itu, gunakan tegur kita menggunakan anak kita. Kalau anak kita ni semua bagus semua, soleh semua, contoh katakan agak tuan-tuan 10 orang semua baik jadi, seorang semua tak ada, tapi dalam 10 ni tuan-tuan, tiba-tiba ada seorang yang bermasalah. Kalau semua baik tuan-tuan, agak-agak kita bangun malam tak tuan-tuan? Dia tak bangun. Tapi daripada 10, 9 tu semua bagus, seorang bermasalah. Bangun, buat opak di malam, baca Quran, buat tahajud, doakan. Tengok, rupa-rupanya Allah suruh kita bangun tengah malam tuan-tuan. Nampak tak tuan-tuan hikmah dia? Dalamnya hikmah Allah Ta'ala yang kadang yang kita tak pernah perasan. Bila dah diterangkan, macam itu Ustaz. Baik, kemudian tuan-tuan sikit ni tuan-tuan. Okey, sampai mana tadi tu? Baik, bila kita keluar daripada rumah, kita baca seorang-seorang Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau dia sebab, kalau dia ramai-ramai Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, dia keluar ke kaki kiri. Kenapa Ustaz kaki kiri tak kaki kanan? Kerana kita menghadap dunia ini yang penuh dengan tipu daya. Dunia ni banyak dia punya
lakonan-lakonan dia, banyak dia punya percobaan dia, banyak dia punya tipu daya. Siapakah yang selamat daripada tipu daya dunia ni tuan-tuan? Mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Orang beriman tuan-tuan, dia dapat beza mana yang hak, mana yang batil. Kemudian dia keluar berjalan. Jadi sebelum dia keluar tu, dia baca doa tadi. Okey, dah baca doa. Kemudian dalam hati ni berniat. Contoh, Wan Naim nak pergi kebun, nak tanam pisang kan. Dia bukan tanam pisang, tanam benih pisang. Kalau tanam pisang bonyok tuan-tuan, tak boleh. Jangan tanam pisang tuan-tuan, tanam benih pisang. Wan Naim cepat itu tangkap tu. Baik, jadi tuan-tuan, tanam benih pisang. Jadi sebelum nak keluar tu baca doa tadi, doa Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebelum tu niat. Sebelum keluar tu niat. Ni apa niatnya tuan-tuan? Ya Allah, dalam hati dia cakap, ya Allah, aku keluar untuk bekerja, untuk mencari rezeki, ya Allah, untuk menyara kehidupan kami sekeluarga. Kerana-Mu ya Allah, baru keluar kaki kiri. Nampak? Bila dia keluar tu tuan-tuan, dengan doanya, dengan niatnya kerana Allah, cari rezeki kerana Allah, jadi dia keluar itu dengan penuh keberkatan. Duit dia dapat satu, maknanya apa? Dalam kociknya duit dia dapat, berkat daripada Allah pun dah dapat. Tengok tuan-tuan, berkat ni tuan-tuan, walaupun pendapatan tak banyak, tapi berkat cukup. Tuan-tuan, siapa yang cukupkan kita ni tuan-tuan? Allah. Ada orang pendapatan sebulan kat sini 10,000 pun tak cukup tuan, sebab dia mengatakan 10,000 itu cukup, tapi Allah kata tak cukup, memang tak cukup. Dia lupa bahawa yang mencukupkan dia itu adalah Allah. Kita baca Bismillah 5 kan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma'ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillah 5. Apa makna Bismillahirkafi? Dengan nama Allah yang mencukupkan. Kafi itu cukup, sempurna. Habis Ustaz, Bismillahirrahmanirrahim tu Allah yang mengubat. Mu'afi, Allah yang merawat. Allah. Tengok tuan-tuan, semua Bismillah 5 tu tuan-tuan. Itu banyak kegunaannya tuan-tuan. Dia kadang-kadang kita tahu tapi tak kerti. Macam ayat kursi tu, kita baca nak mengubat orang, kita tahu ayat kursi tapi tak tahu tekniknya macam mana. Sebab tu jin tu tak lari, dia ketawa kali kan. Ketawa tak apa, akhirnya pun tak keluar, tak selesai masalah tu. Baik, apa perkara pun kita kena rendah diri kepada Allah, bahawa bukan kita yang menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, sikit lagi tuan-tuan. Kemudian tengok kita tuan-tuan, kita pun berjalan. Tadi pergi kebun, ataupun dia berjalan, dia pergi supermarket, hypermarket, bazar Ramadan. Dia masuk bazar Ramadan, dia masuk pasar-pasar ikan. Baik, sebelum masuk tu dia baca Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa hayyun la yamus biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ustaz, masuk pasar pun ada doa? Ada. Ini hadis Nabi tuan-tuan. Itu pun ada doa ni tuan-tuan. Sampai begitu sekali Nabi ajar kita tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan Nabi sediakan doa-doa ni? Kenapa Nabi? Kerana dia terlampau sayangkan umat dia. Dia tinggalkan kita tuan-tuan dengan sunnah perbuatan-perbuatan dia. Nabi tinggalkan kita ni tuan-tuan, bukan tinggal gitu je. Dia tinggalkan Quran, dia tinggalkan hadis kepada kita. Dia tinggalkan hadis tu kat mana tuan-tuan? Hadis itu namanya min qaulin wa fi'lin wa tiqrarin.
Ramai orang tak tahu hadisnya apa benda, tuan-tuan. Quran itu kalamullah, tahu ucapan Allah, tetapi ramai yang tak tahu hadisnya apa, ustaz. Yang dia tahu hadis maudhu. Ini tak boleh pakai kita. Jadi oleh sebab ada hadis sesat, hadis palsu, aku tak nak pakai hadis lah, aku nak pakai Quran je. Tak boleh, tuan-tuan. Quran dengan hadis dia dua-dua itu mesti ada, tuan-tuan. Tak boleh salah satu. Jadi hadis ini min qaulin wa fi'lin. Hadis ini adalah ucapan dari kata-kata Nabi, wa fi'lin wa af'alin, apa yang Nabi buat, wa tikrarin, dan apa yang Nabi benarkan. Apa yang sahabat buat, Nabi diam. Maknanya apa? Sahabat buat tu Nabi benarkan, maknanya apa? Diam. Bila Nabi diam, maknanya Nabi mengiyakan perbuatan itu. Baik, sampai mana tuan-tuan ni? Itu sampai doa kita masuk pasar. Kemudian kita balik rumah, dah siap jalan tadi tu, kita pun tiba-tiba dekat jalan jumpa ada orang accident. Kita pun tengok, jadi patutnya apa? Innalillah. Kita sebut kan? Jadi sebut alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji-puji bagi Allah ke atas semua keadaan. Kalau kita tengok orang tu dah kat jalan, dah terbaring, dah tutup, dah tak ada dah tu, kita pun bacakan Fatihah sekurang-kurangnya. Tengok Islam tak tanya dulu. Apa? Begitu sekali kita ni, tuan-tuan. Kemudian kita balik rumah. Balik rumah waktu siang ke waktu malam ke. Kalau contoh balik rumah waktu siang, balik tengah hari, balik petang, dia pun sebelum masuk rumah dia baca Bismillahirrahmanirrahim dekat luar rumah. Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji. Allahumma inni as'aluka khairal mawlaji wa khairal makhraji. Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Doa ini, tuan-tuan, ini pun hadis Nabi, tuan-tuan. Siapa yang baca doa ni, setan tak ikut masuk dalam rumah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, yang saya cakap, tuan-tuan, tak maaf, tuan-tuan, yang saya cakap ini benda yang saya buat, tuan-tuan. Bukan saya nak riak, tuan, tapi saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Ada perbuatan ni kadang-kadang ada kita buat baik ni, ada orang cakap ustaz ni nak riak. Okey, saya niat satu je, saya buat baik tunjuk depan orang, saya niat supaya orang ikut apa yang saya buat. Jadi innamal a'malu binni, ya, segala perbuatan pekerjaan itu berbalik kepada ni, ya. Jadi saya cakap ini, perbuatan ini adalah benda yang saya buat, dan saya cakap kenapa saya buat, saya bagi tahu, tuan-tuan, supaya tuan-tuan ikut apa yang saya buat. Barulah kita ni pergi kuliah tu ada perubahan. Bukan kita dengar kuliahnya sekadar dengar-dengar lepas tu balik dah, tapi ada yang sangkut dekat kepala. Oh, kita hidup ni rupa-rupanya macam ini, bukan macam lembu, macam ayam, tuan-tuan. Ada beza, tuan-tuan. Itulah beza ni, tuan-tuan. Jadi kita masuk tu kaki ke kanan, bagi salam. Habis ustaz, kalau dia balik tengah malam, baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Lepas tu baca doa masuk rumah, bagi salam. Kenapa ustaz 3 kali? Kenapa tak sekali? Rupa-rupanya di pintu belpas rumah kita itu ada namanya Al-Ghawasim. Ghawasim ni seekor jin yang duduk dekat belpas itu. Kalau kita masuk dengan tanpa bismillah tadi tu, dia akan, contoh, masuk aja, suami isteri bergaduh. Ghawasim ni kerjanya apa? Tugasnya apa? Mencerai-beraikan suami isteri. Kadang-kadang dah kahwin 40 tahun, 50 tahun, ia bergaduh lagi macam baru kahwin. Ustaz, kalau baru kahwin senyap, semuanya baik, Ustaz. Baik, kita berhenti setakat ini, tuan-tuan. InsyaAllah Islam ini cukup luas. Jadi pastikan semua pergerakan kita tu dapat pahala, tuan-tuan. Kita nak buat, Ustaz cakap aku nak minum lagi, bismillah, aku nak tengok, tuan-tuan. Tapi jangan duduk bila air, duduk kat jamban, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu tak kena tempat, tuan-tuan. Zikir bukan di situ.
Itu nampak Islam ada gitu tuan. Itu maknanya apa tuan-tuan? Itu adab kita duduk dalam bilik, jangan sebut kalimat Allah. Jadi tuan-tuan, semua yang baik itu datang daripada Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan dengan sedikit pencerahan pagi ini bermanfaat untuk diri saya dan tuan-tuan. Jadi yang maha sempurna itu datang daripada Allah, dan kurang itu daripada diri saya. Sadaku makhluk Allah yang serba sangat kekurangan tuan-tuan. Jadi kita baliklah, cari, kita balik kepada Islam. Rapatkan saf kita kepada ulama, cintakan kita akan kita semua kepada alim ulama. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita semua ni tuan-tuan dimasukkan syurga Jannatul Firdaus. Amin. Jadi dengan itu berarti Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan misi kita dengan majlis tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.